Kita mulakan pengajian pagi ini dengan macam kitab Milahatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul izam syai'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadatul jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard wa ittadil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bersegeralah kamu hendaklah kamu bersegera menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga syurga yang dijanjikan yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, kemudian mereka itu menahan kemarahan mereka serta memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap umat aku itu masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu, mereka itu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallam, siapakah orang-orang yang enggan? Maka Nabi sallam menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Orang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang melakukan maksiat terhadapku atau engkar kepada arahan perintahku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang mati Fadil, tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi Korea, Tuan Haji Isa, sebenarnya setiausaha masjid, kemudian bendahari masjid, jawatankuasa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita banyakkan syukur Allah Taala kerana kita dapat bersama pada subuh pagi ini di Masjid Nurul Iman. Nur Iman, Nurul cahaya keimanan, nama yang sangat bagus, tuan-tuan. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini, hari itu kita membicarakan tentang berkenaan dengan hati, kan? Hati boleh menjadi patwa kepada diri kita kalau seandainya sesuatu itu tidak terdapat dalam Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
ataupun sesuatu yang telah pun dipatwakan, tetapi demi sesuatu kemaslahatan, maka hati adalah jalan terakhir untuk kita memutuskan sesuatu perkara ataupun masalah. Jadi pada pagi ini kita lihat satu hadis kursi. Hadis diterimakan daripada Abu Zal Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahid minkum ma zada fi zalika fil mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahid minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fatasaluni fa'ataituhu kulla wahid mas'alatahu mana qasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat iza dukhilal bar ya ibadi innama ya'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghairu zalika fala yalumanna ila nafsah. Rawahul Muslim. Baik, hadis ini merupakan hadis kursi. Hadis kursi berbeza dengan hadis Nabawi. Hadis kursi merupakan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis kursi bukan ayat Quran. Hadis kursi bukan ayat Quran. Hadis kursi merupakan firman Allah Taala sendiri yang sampai kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini agak panjang tetapi kita boleh ringkaskanlah. Baik, kita lihat terjemahan dulu sebelum kita buat apa-apa pembahasan berkenaan hadis ini. Hadis ini terima daripada Abu Zal Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, telah meredha Allah taala untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi an rabbih, pada perkara-perkara yang diriwayatkan akannya daripada Tuhannya, ataupun pada perkara-perkara yang diterima daripada Tuhannya ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-Ku, kata Allah. Allah taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altahu bainakum muharrama, dan aku jadikan akannya di antara kamu itu muharrama, perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan. Fala tazalamu, oleh itu janganlah kamu menzalimi. Terhadap sama ada menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, kata Allah,
kullukum dalun, setiap kamu ni asalnya dalam keadaan sesat. Setiap kamu dalam keadaan sesat, illa kecuali man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, oleh itu mohonlah hidayah petunjuk daripada-Ku. Kata Allah Taala, ahdikum, nasihat aku berikan hidayah petunjuk pada diri kamu. Allah Taala kata, mintalah hidayah selalu kepada-Ku, nasihat aku akan berikan hidayah pada kamu. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-Ku, kata Allah Taala, setiap kamu tu dalam keadaan ja'i, lapar. Setiap kamu tu sebenarnya dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri makanan kepada mereka. Oleh itu fastat'imuni, oleh itu mohonlah makanan kepadaku. Ut'imkum, nasihat aku berikan makanan kepada kamu. Mohonlah makanan padaku, kata Allah, nasihat aku berikan makanan kamu. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-Ku, setiap kamu tu dalam keadaan arin, telanjang. Setiap kamu tu asalnya dalam keadaan tidak berpakaian, arin. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepada mereka. Fastaksuni, oleh itu mohonlah pakaian kepadaku. Aksukum, nasihat aku berikan pakaian kepada kamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kamu itu sentiasa ada melakukan dosa. Tukhti'una, sentiasa ada buat silap dan dosa. Bil-laili wan-nahar, sama ada waktu malam ataupun waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku ni ialah yang mengampunkan dosa kamu semuanya. Akulah yang akan ampunkan dosa kamu. Fastaghfiruni, oleh itu mohonlah ampunan kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, nasihat aku ampunkan dosa kamu. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, kata Allah, sesungguhnya kamu tiadalah dapat menyampaikan kemudaratan kepadaku, maka kamu hendak mendatangkan kemudaratan itu kepadaku. Maka kamu hendak mendatangkan kemudaratan padaku. Dan kamu tiadalah dapat menyampaikan manfaat kepadaku, maka kamu hendak memberikan manfaat itu kepadaku. Hakikatnya kita tak mampu nak berikan suatu mudarat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mampu beri mudarat kepada kita, dan kita pun tak mampu nak berikan manfaat kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala lah banyak beri manfaat kepada diri kita. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insanakum wa jinnakum kanu ala atqa rajul wahidan minkum ma zada bi mulki syai'a. Wahai hamba-Ku, kata Allah, jikalau seandainya seluruh orang yang awal di kalangan kamu, wa akhirakum, dan orang yang akhir pada kamu, kan, wa insakum, dan semua sekalian manusia, wa jinnakum, dan semua sekalian jin, kanu ala atqa qalbin rajulin wahid, kalau seandainya mereka itu berkumpul, segala hati-hati mereka itu dalam satu hati, kan, yang paling bertakwa, satu hati yang kumpulan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mazada fil mulki syai'a, saya tidak akan dapat menambahkan kerajaanku. Saya tidak akan dapat menambahkan kerajaanku, kata Allah. Kalau semua hati-hati manusia dikumpulkan semuanya menjadi satu hati yang orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya hati itu tak akan mampu melawan kerajaanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu nak tanding kerajaanku. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insanakum wa jinnakum kanu ala afjurin qalbin rajulin wahid minkum ma naqasa zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hamba-Ku, kata Allah, kalau seandainya dihimpunkan orang yang paling awal kejadian mereka dihidupkan dalam ke bumi, wa akhirakum, dan orang yang paling akhir dikumpulkan semuanya, dan orang-orang dan semua manusia dan semua jin, mereka itu dikumpulkan dalam satu hati, orang-orang yang paling tidak bertakwa kepada Allah, orang yang paling jahat, mana qasa zalika min kusyat, saya tidak akan dapat mengurangkan kerajaanku walaupun sedikit pun, kata Allah. Sedikit pun tak dapat dikurangkan.
Semua hati manusia yang paling jahat contohnya. Semenjak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang paling akhir, semua jin, semua manusia dikumpulkan dalam satu hati yang paling jahatlah, paling engkar kepada Allah, dan saya tidak akan dapat mengurangkan kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insanakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fatasaluni fa'ataituhu kulla wahid mas'alatahu ma naqasa zalika minna mimma indi illa ma yan kama naqasa yanqusul mikhyat iza duhilal bahra. Wahai hamba-Ku, kata Allah Ta'ala, kalau seandainya awal orang yang paling awal di kalangan kamu dan paling akhir di kalangan kamu dalam ikut dunia ini, dan manusia semuanya dan jin, mereka itu berdiri pada sa'idul wahid, satu tempat yang satu, lalu mereka itu berdoa kepadaku, meminta sesuatu padaku, kemudian aku berikan permintaan mereka, segala permintaan mereka, ma naqasa zalika mimma indi, nescaya dia tidak akan dapat mengurangkan sesuatu pun daripada sisiku, kecuali hanya sebagaimana dikurangkan akan jarum apabila dimasukkan ke dalam laut, kama yanqusul mihyat iza duhidal bahra, sebagaimana dikurangkan oleh jarum apabila dimasukkan dalam laut. Itu saja yang dapat dikurangkan daripada kerajaanku, kata Allah. Kalau saatnya semua manusia ini berkumpul semuanya, sebanyak daripada Nabi Adam sampai Muhammad SAW ini dikumpulkan menjadi, didudukkan dalam satu tempat, satu kawasan, dan mereka semua berdoa kepada Allah, dan aku berikan permintaan mereka itu, dan saya tidak akan dapat mengurangkan segala kerajaanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah sebagai dapat mengurangkan air jarum, jarum yang hanya sekadar dimasukkan dalam air laut, sangat sikitlah. Ya ibadi, innama hiya amalukum ukhsiha lakum summa uffikum iyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna ila nafsah. Wahai hamba-Ku, kata Allah, hanya saja ianya amalan-amalan kamu yang dihitung akannya bagi kamu tadi, kemudian disempurnakan bagi kamu tu akan segala amalan-amalan kamu, pahala dia. Faman wajada khaira, maka barang siapa yang mendapati akan demikian kebaikan daripada amalan yang dia buat, fal yahmadillah, maka naklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man wajada ghairu zalika, maka barang siapa yang mendapati akan selain demikian, selain demikian makna dia tidak mendapat kebaikan daripada segala amalan yang dia buat, fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah dia mencerca ataupun mencaci illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Kecuali diri dia sendiri dia kena caci, sebabkan oleh kesilapan dan kesalahan yang dilakukan dia. Faham kan tuan-tuan? Ini sekali imbaslah berkenaan hadis. Ini hadis ini merupakan satu hadis kursi, hadis yang agak panjang, tetapi banyak perkara-perkara yang disentuh di dalam perkara ini. Yang pertama, disentuh berkenaan dengan kezaliman. Yang kedua, disentuh berkenaan dengan hidayah petunjuk, mohon hidayah. Yang ketiga, berkenaan dengan nikmat, sentuh berkenaan nikmat. Minta supaya kita mohon makanan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan makanan. Kita mohon pakaian daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kita pakaian. Kemudian disentuh berkenaan kita ni sentiasa ada buat dosa dan silap. Kita ni ada sentiasa ada buat dosa dan silap, sama ada siang ataupun malam. Tuhti'una bil-laili wan nahar. Kita ni selalu ada buat silap-salam sama ada siang ataupun malam. Dan aku, Allah Ta'ala kata, dia declare bahawa aku ni yang mengampunkan semua dosa kamu. Aku ni sifat sebagai Ghafur, kan? Aku Maha Pengampun atas kesalahan kamu, oleh itu mintalah ampun kepadaku. Okey, dan banyak lagi tuan disebut dalam perkara ini. Okey, kita lihat yang pertama berkenaan dengan zalim. Dan daripada hadis ini tuan-tuan, Rasulullah SAW menyatakan pada hadis tersebut beberapa perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Antaranya ialah Allah Ta'ala berkata kepada hamba-hambanya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ke atas diriku, sebab itu maka janganlah kamu pula melakukan kezaliman. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berbuat sesuatu perbuatan yang bersifat kezaliman, kerana sifat itu tiada baginya Allah. Kerana sifat zalim ini tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebabkan oleh sifat zalim tidak ada nama pada nama Allah. Nama Allah Ta'ala banyak kan?
Ada 99 nama Allah. Ada pula kitab menyatakan sampai 3000 nama Allah. Kalau sebut dalam kitab Jauharatul Mahub, kitab Jauharatul Mahub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, kitab turas lama tu, disebut di situ bahawa nama Allah Taala itu mengandungi sebanyak 3000 nama. 3000 nama. Okey? Daripada 3000 nama itu, sebahagian yang diketahui oleh para jin, setiapnya yang diketahui oleh para malaikat dan sebagainya. Dan 99 saja diketahui oleh manusia. Manusia ada 99 nama, yang tu Asmaul Husna tadilah. Daripada segala nama-nama itu, tuan-tuan, tidak ada satu pun nama Allah Ta'ala ni yang dikatakan sebagai zalim. Al-Zulmu, tidak ada nama zalmu ataupun zalim, tidak ada nama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebabkan nama Allah Ta'ala tidak ada nama zalim, maka Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman terhadap makhluk dia. Itu kita tak digalakkan membuat zalim, sama ada zalim pada diri kita sendiri ataupun zalim terhadap makhluk-makhluk yang lain. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wa ma ana bizullamil lil abid, dan tiadalah aku menzalimi akan hamba-hambaku. Okey, jadi oleh kerana tidak ada sifat zalim pada Allah, maka Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba itu, kecuali hamba itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Janganlah kamu menyalahkan Allah, tetapi salahkanlah diri kamu sendiri, tuan-tuan. Jadi kemudian kita lihat tentang pengertian kezaliman dan juga pembahagian zalim. Zalim itu, tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa pembahagian. Okey, zalim ini sebenarnya ada 3 pembahagian. 3 pembahagian zalim. Okey, yang pertama, an-naul awal wa huwa a'zamuha zulmu asyirku. Zalim yang pertama itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, zalim az-zulmul abdi nafsahu bil ma'asi. Zalim hamba itu terhadap dirinya dengan melakukan maksiat kepada Allah Taala. Yang ketiga, az-zulmul abdu linnas. Zalim hamba kepada manusia. Okey, kita lihat yang pertama, tuan-tuan. Zalim yang paling besar itulah zalim melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguh syirik itu merupakan satu kezaliman yang besar. Separuh daripada kita ni, kita anggap zalim ni hanya contohnya buat benda yang tak elok pada orang lain lah. Itu asal makna zalim itu. Biasa kita tahu seseorang itu buat benda yang tak elok terhadap orang lain. Macam ada dia fitnah ke, dia dajalkan orang tu kan, dia buat benda yang tak elok lah. Dia curi harta orang tu, dia rampas harta orang tu, itu dikatakan satu benda yang zalim. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya zalim ada 3. Dan zalim yang paling besar itulah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Kemudian timbul persoalan, limaza sumya syirka az-zulma? Kenapa, tuan-tuan, syirik itu dinamakan satu kezaliman? Ini persoalannya. Kenapa syirik itu dinamakan sebagai satu kezaliman? Jawapannya, li'anna zulma fil asli wad'u syai'in fi ghairi mawdihi. Kerana sesungguhnya zalim, kalau kita lihat kepada makna asal zalim itu, ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai'in fi ghairi mawdihi. Letak satu benda bukan pada tempatnya. Itu dinamakan sebagai zalim. Wa syirku maknahu, sedangkan syirik maknanya wad'ul ibadah fi ghairi mawdihi. Meletakkan ibadah pada bukan tempatnya. Meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Okey, wa huwa azamul zulmi, dan dia merupakan zalim yang paling besar, li'annahum lima wudi'u ibadah fi ghairi mawdiha. Kerana seseorang itu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa atuha bi ghairi mustahika, kemudian dia memberikan sesuatu itu kepada bukan yang mustahak untuk mendapatkan benda itu. Wa su'il makhluk lil halik, dan nak cerita pada kita tentang buruknya perangai akhlak makhluk tadi terhadap Khalik, orang yang mencipta itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruknya perangai orang yang lemah terhadap orang yang kuat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak nyatakan kepada kita itu dikatakan sebagai syirik ini merupakan satu kezaliman.
Maknanya meletakkan satu ibadah bukan pada tempatnya. Okey, contohnya manusia itu menyembah patung berhala lah. Ini yang paling mudah lah. Ataupun benda-benda lain yang bukan selain Allah Ta'ala, patung berhala ke, ataupun kayu ke, bukit ke, batu ke dan sebagainya. Kan ada yang menyembah bintang, ada menyembahkan matahari, ada menyembah dewa-dewa dan sebagainya kan. Tapi yang kebanyakan kita ini ialah apa kita lihat ialah menyembah patung berhala. Okey, bila seorang itu menyembah patung berhala, jadi dia orang kata ia mengakui bahawa patung berhala itu boleh memberikan sesuatu kebahagiaan pada dirinya, boleh memberikan satu pertolongan kepada dia. Sedangkan hakikat yang boleh memberi pertolongan yang sebenarnya siapa? Allah. Allah lah yang sebenarnya boleh memberi pertolongan pada manusia. Sedangkan patung berhala tidak ada kuasa apa-apa. Mereka hanya sebagai patung batu. Hatta kalau kita angkat patung tu, kita campak dalam tong tahi pun, patung tu tak boleh nak buat apa-apa. Dia tidak ada kuasa apa-apa. Jadi sebabkan manusia ni menyembah selain daripada Allah, menyembah patung, dan ada menyembah pokok, ada menyembah busut, ada menyembah orang kata matahari, bintang dan sebagainya. Ada juga yang menyembah manusia pun ada. Manusia menyembah manusia. Contohnya Fir'aun lah. Fir'aun mengakui dia sebagai Tuhan dan minta supaya kata kaum Bani Israel ataupun kaum Kipti supaya menyembah dan mengaku dia sebagai Tuhan. Okey. Kemudian ada juga manusia yang manusia sendiri mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau Fir'aun minta manusia sembah dia. Tetapi ada juga manusia sendiri yang menyembah orang itu dengan kerelaan dia sendiri. Dengan kerelaan sendiri dan keadaan sesat, dia menganggap orang itu sebagai Tuhan. Contoh satu video yang pernah saya tengok lah. Satu video seorang budak perempuan yang remaja, dia ni dianggap sebagai Tuhan oleh orang yang menyembah dia. Di mana budak perempuan tu tidak sebenyak daripada lahir tak dibenarkan kakinya menjejak ke tanah. Tak dibenarkan kakinya dijejakkan ke tanah. Kan? Salah macam ada suatu orang kata kelebihan yang ada perempuan tadi lah. Kemudian pengikut-pengikut dia, siapa yang nak mengakui dia sebagai nak mengambil keberkat pada dia, kan? Jadi budak tadi dia akan mencelupkan kakinya dalam bekas yang ada air, celupkan kaki dia dalam bekas ada air, kemudian air itu akan diminum oleh pengikut dia. Air itu akan diminum, air basuhan kaki itu akan diminum oleh orang yang mengakui dia sebagai Tuhan. Nampak tak? Itu sampai tahap begitu sekali pemikiran manusia. Bila seorang itu dah diselubungi oleh perasaan bertuhankan kepada manusia lah. Ya kan? Okey. Ada juga di kalangan manusia ni yang menyembah binatang pun ada. Menyembah lembu. Dan ada yang saya pernah tengok kan, sampaikan disebabkan dia percaya pada lembu tu boleh bisa perkasaan, sampaikan taik dia pun digunakan untuk orang kata melumurkan dirinya dengan taik tadi. Dan ada yang minum kata mandi air kencing lembu tu terkencing, dia mandi bawah air kencing lembu tu. Kenapa? Dia menganggap itu lembu tu sebagai Tuhan kepada mereka, dan mereka menyanjung lembu tadi lah. Dan mereka tak makan daging tersebut. Daging lembu dia tak makan. Ada separuh agama tu kan. Okay, sampai setahap begitulah disebabkan oleh manusia ini diselubungi oleh kata perasaan kepada bertuhankan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan, kalau ikut pada Al-Quran, hakikat sebenarnya manusia ini memerlukan pada Tuhan. Hakikat memang kejadian manusia. Kerana ada ayat menyatakan bahawa kan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan seluruh zuriat keturunan anak Nabi Adam daripada tulang sulbi Nabi Adam AS, dan minta supaya dibuatkan satu perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala bertanya pada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka segala ruh anak Adam tadi menjawab, ya bala, qalu syahidina, kami mensaksikan bahawa engkau ya Allah sebagai Tuhan kami. Jadi hakikat kejadian manusia ini semuanya berkenaan kepada Tuhan. Cuma bila mereka dilahirkan ke dunia dan mereka bercampur dengan orang-orang yang orang kata mengambil selain Allah Ta'ala ini sebagai Tuhan, jadi bila dalam bab penyembahan mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, mereka menyembah kepada selain daripada Tuhan-Tuhan tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata
wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma na'budu aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kenapa kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Kan? Kenapa tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka kata kami hanya mengikut apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Apa yang nenek moyang kami sembah, itulah yang kami sembah. Sekalipun mereka tiada pengetahuan terhadap sesuatu benda yang mereka sembah tersebut. Okey tuan-tuan Jadi tuan-tuan, syirik merupakan satu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa syirik merupakan satu kezaliman besar? Kerana meletakkan ibadah, wad'ul ibadah bi ghairi maudhiha. Meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Sama seperti makna zulmu, zalim. Kerana makna zalim pada asal ialah wad'u syai'in bi ghairi maudhi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Okey, itu dinamakan sebagai kezaliman yang paling besar lah. Okey, kemudian yang kedua, an-naw'u tsani, pembahagian kedua, az-zulmul 'abdi nafsuhu bil ma'asi. Zalim hamba terhadap dirinya dengan melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fal 'asi inama zulmun nafsahu li'annahu arrada nafsahu bil uqubah wa kana wajib alaihi ayyan fiza nafsahu wa an yadaha fi maudhiha allahiku biha wa huwa at-ta'ah. Maka orang yang melakukan maksiat kepada Allah Taala, dia ni dinamakan orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana dia menghalalkan dirinya untuk menerima iqab ataupun balasan sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu wajib terhadap sesiapa yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, bahawa mereka itu naklah melepaskan diri mereka ataupun keluar daripada sifat berzalimin diri tadi kepada sifat tidak menzalimi akan diri sendiri. Oleh itu naklah dia meletakkan suatu tempat itu yang paling layak, yang sepatutnya, iaitulah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melakukan perkara-perkara kebajikan. Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala zalika khusranun mubin. Qul, kata oleh Muhammad, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi, allazina khasiru, mereka telah orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan ahli keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala, ketahui olehmu, zalika huwa husnan mubin, ianya merupakan satu kerugian yang besar. Dia merupakan satu kerugian yang besar. Itu dikatakan zalim terhadap diri mereka sendiri, melakukan maksiat kepada Allah Taala. Oleh itu sesiapa yang menzalimi diri mereka sendiri, naklah dia mencari orang kata mana-mana arah ataupun perkara-perkara yang boleh melepaskan dia daripada menzalimi. Salah satunya lah bertaubat kepada Allah lah. Salah satunya bertaubat kepada Allah ataupun istighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, an-naw'us salih, pembagian ketiga, az-zulmul 'abdu bil nas, zalim hamba terhadap manusia. Macam mana zalim manusia, hamba terhadap manusia yang lain? Dia kata bi akhzil amwalihim, dengan cara mereka itu mengambil harta orang lain. Mereka curi harta orang lain, hampah harta orang lain, tipu orang. Kemudian antaranya lagi ialah mengumpat orang lain, ghibah. Mereka umpat orang lain, buat namimatin, dan mereka mengadu dombakan orang lain. Umpat, adu domba, ambil harta orang, kemudian mencuri harta orang, kan? Kemudian mereka itu ada yang orang kata melampaui batas dalam bab orang kata mengumpat, melampaui batas dalam bab an-namimah. Kemudian ada yang menuduh orang lain buat zina pun ada, tuduh orang buat tak elok. Qazaf, namanya qazaf, tuduh orang lain tanpa dalil. Dalam kalau tuan-tuan mengaji kitab fiqh, ada satu bab namanya bab qazaf. Qazaf ni ialah seorang itu menuduh orang lain melakukan zina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai hukum qazaf. Okey. Kemudian ada juga orang yang mengambil harta orang lain dan membunuh orang lain tanpa hak pun ada. Dah lah ambil harta orang itu, lepas tu ada yang orang kata rampas harta orang tadi, dan ada yang bunuh tanpa hak. Ada yang memukul dan juga mencederakan orang lain tanpa hak. Okey, ini dikatakan sebagai kezaliman yang dilakukan terhadap hamba yang lain. Az-zulmul 'abdi lil nas, kezaliman hamba terhadap orang lain.
Kemudian hazihi hiya anwanul zulmi. Jadi semua pembahagian-pembahagian tadi tuan, pertama zalim yang merupakan syirik pada Allah, yang kedua zalim terhadap dirinya sendiri, yang ketiga zalim seorang hamba kepada manusia yang lain, yang paling tinggi derajat dia kedudukan itulah zalim, ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita lihat yang pertama tadi, pembahagian zalim yang pertama itulah zalim terhadap Allah Taala, itulah syirik. Allah Taala sebut, dia kata, ulama menyebut dalam kitab, dia kata wa huwa zulmul syirki fahaza la yaghfiru Allah taala abadan illa bitawbah. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Taala, maka tidak ampun, Allah Taala takkan ampunkan dosanya kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Taala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepadanya, dan mengampunkan dosa yang selain demikian tadi bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Oleh itu, sesiapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka hendaklah segera bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, maka kalau ikut hukum Islam, sesiapa yang murtad, kan halal darah atau tak? Halal darah, kan? Sesuai dengan hadis Nabi SAW bersabda, man badala dinuhu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya ataupun bertukar agama, maka naklah dibunuh lah. Kalau berdasarkan pada Nabi SAW ni hadis sahih tuan-tuan. Siapa-siapa yang murtad atau keluar daripada agamanya, maka halal darah. Tetapi dengan syarat, kata ulama, naklah dibagi nasihat dahulu, bagi kaunseling, bagi tunjuk adab dan sebagainya. Kalau seandainya mereka masih kekal dalam murtad, kalau ikut pada hukum Islam, maka halal darah, boleh bunuh. Tapi berdasarkan undang-undang di Malaysia ni tak adalah kan? Tidak ada kuat kuasa dah tentang hukuman bunuh itu. Cuma lah dia satu mengaibkanlah sesiapa yang keluar selain daripada agama Islam. Kemudian pembahagian yang ketiga. Kita lihat yang ketiga dulu sebelum yang kedua. Kalau kita lihat pada pembahagian ketiga tadi, itulah zalim seorang hamba terhadap manusia. Disebut dalam kitab, dia kata fahaza la yatrukullahu minhu syai'a. Kalau kita lihat pada zalim terhadap manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan daripadanya sesuatu. La budda minal qisas. Tidak boleh tidak bagi orang yang menzalim manusia tadi, tidak boleh tidak, dia mesti dikenakan qisas. Dia kata la budda minal qisas, tak boleh tidak, mesti dikenakan qisas. Illa kecuali ayam sahullahu al-mazlum, kecuali orang-orang yang dikena zalim itu memaafkan kesalahannya. Kecuali orang yang dizalim tadi memaafkan kesalahan orang yang menzalim terhadap dirinya. Ja'a fil hadis, telah datanglah satu hadis Nabi SAW, la taqudanna huququ ala ahliha yaumil qiyamah. Sungguh tuan-tuan, seseorang itu akan dapat mengambil hak-hak dia daripada ahlinya pada hari kiamat. Hatta sehingga yuqadu syatul jalhah min sya'il kazana, sehinggalah kambing yang tidak bertanduk dapat membalas kambing yang bertanduk. Sehinggalah kambing tidak bertanduk boleh membalas kambing yang menanduk dia pada waktu hidup dalam dunia dulu. Okay? Jadi mereka dibolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa izahuhu ruhu syirat. Wa izahuhu syirat, dan di ketika segala binatang ternakan dibangkitkan semula. Segala binatang peternakan itu dibangkitkan semula. Wa tuhsyirul bahahim yaumil qiyamah. Segala binatang besok akan dibangkitkan semula. Tujuan ni untuk apa? Supaya setiap binatang tadi dapat mengambil kisos, yakussu ba'dhuha min ba'di, supaya binatang tadi dapat mengambil kisah di atas binatang yang lain. Contohnya binatang yang bertanduk, yang kojol asyik menanduk orang je. Menanduk orang pun ditanduk, binatang lain, kambing lain pun ditanduk Pantang jumpa kambing lain semua ditanduk Okay? Jadi waktu di dunia, kambing yang tidak bertanduk tak mampu nak lawan yang bertanduk tadi. Jadi apabila kambing ini mati, besok dibangkitkan semula kambing tersebut. Kambing dibangkit sekali supaya kambing yang tidak bertanduk dapat membalas kambing yang bertanduk. Okay.
Itulah ibaratnya ataupun contoh yang berlaku lah. Okey. Wa inna zalika, dan di ketika itu yaqulul kafirin, berkatalah orang yang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, ya alangkah lebih baik aku ni jadi tanah. Kata orang kafir bila nampak pada kejadian tadi tuan, nampak pada kejadian yang berlaku di mana kambing yang tidak bertanduk dapat membalas kambing yang bertanduk di akhirat esok hari kiamat. Pada masa itu tuan, orang kafir melihat kejadian tadi. Lalu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, ya alangkah ya Allah, ya alangkah kalau macam tu aku jadi tanah lebih baik. Kalaulah dulu di dunia dulu aku jadi tanah kan lebih baik, bukan jadi manusia. Kenapa? Kerana orang kafir ini banyak melakukan kezaliman. Begitu juga orang yang zalim lah, sesiapa yang suka buat zalim terhadap orang lain, mereka akan menyesal pada itu. Kerana masa itulah tuan-tuan, orang yang tidak bersalah yang dia dah zalim ke dunia dulu akan membalas kezaliman mereka terhadap orang yang telah menzalimi diri orang tadilah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irul yatiru bi janahaini illa umaman amsalakum ma farratna fil kitabi syai'in summa ila rabbihim yusyarun. Dan tiada daripada dabbah, binatang-binatang dalam muka bumi ini yang berjalan dekat bumi, atau ilanya turu bijanaihani, ataupun burung-burung yang terbang, burung-burung terbang menggunakan sayap-sayap mereka dalam muka bumi ini, illa umamun amsalukum, kecuali mereka pun adalah satu umat macam kamu juga. Mereka pun satu umat macam kamu juga. Ma faratna fil kitab min syai'in, tiada kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab itu sesuatu. Summa ila rabbihim yusyurun, kemudian kamu semua besok akan dibangkit kepada kiamat. Semua akan dibangkitkan untuk dibalas, dikisah dan sebagainya. Kalau si A selalu memfitnah si B, besok akhirat besok si B akan membalas semula. Si B akan membalas semula apa yang lakukan. Selagi mana seorang hamba tadi yang kena inayah tadi tidak memaafkan kesalahan dia. Kalau seandainya orang yang inayah itu kan kena inayah memaafkan kesalahan orang yang menginayah dia, itu tidak akan berlaku lah, tidak akan berlaku. Ataupun contohnya seorang tadi dah telah dikenakan hukuman qisas. Kalau seorang itu dah dikenakan hukum qisas oleh pihak yang berwajib, kerajaan dan sebagainya, jadi akhirat tadi besok tidak lagi akan berlaku lah. Ni yang tidak dibalas lagi. Mana-mana tidak dibalas tuan, semuanya akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua manusia lain akan menyaksikan kejadian tadi tuan. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut tadi, wa izal uhuhu husyirat, dan apabila semua binatang dibangkitkan semula, yakussu ba'duha min ba'din, yang mana mereka membalas sebahagian di atas sebahagian yang lain. Summa yaqul wa ta'ala la, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, kuni turaba, kuni turaba, jadilah kamu tanah semula, jadilah kamu tanah semula. Jadi bila mereka semua dah dimangkitkan, binatang dimangkitkan tadi, dah dibalas semua tadi, kemudian Allah Ta'ala kata kuni turaba, jadilah kamu jadi tanah balik, jadilah tanah balik. Jadi semua binatang tadi akan jadi tanah semula setelah masing-masing membalas di atas satu sama lain. Baik, kemudian wa kadzalika banu Adam, demikian juga anak Adam, yuqamu qisas bainahum yaumil qiyamah, didirikan qisas kepada mereka itu pada hari kiamat. Wa yakussu min mazlumina lizulmihi, maka dikisoskan orang yang menzalimi di atas kezalimannya. Wala yatruku min hukukihim, dan tidak ditinggalkan akan segala hak-hak mereka, syai'un sesuatu, illa iza samahuhu biha, kecuali orang-orang yang memaafkan kesalahan. Kecuali mana-mana yang memaafkan kesalahan mereka dalam dunia dulu, dimaafkan siapa orang buat zalim pada dia, jadi tidak akan dikenakan kisah lah. Yang tak dimaafkan ni, yang berbulu kan, bengang kan. Tetap siap kau besok. Hari ni kat dunia kau selamat. Kat dunia ni kau selamat kan, disebabkan ialah kadang-kadang masuk mahkamah dipasang lawyer yang hebat-hebat dan sebagainya, sedangkan sebenarnya dia yang buat kezaliman tu, dia yang buat, dia yang buat fitnah semua. Tapi disebabkan oleh pasang lawyer yang hebat, akhir dia kalah, orang yang kena zalim kalah. Jadi akhirat besok dia balas lah. Balas lah tu. Tak boleh lagi dah. Nak lagi ke mana? Semuanya di bawah kawalan Allah Ta'ala dan juga para malaikat. Semua dikawal oleh para malaikat. Tak boleh nak lagi ke mana tuan. Jadi semua akan dikisah semua. Okey, dah habis selesai semua,
sama ada kalau manusia sama ada ke syurga ataupun ke neraka lah. Tapi yang binatang-binatang tadi Allah Ta'ala kata kuni turaba, jadilah kamu semua menjadi tanah balik. Okey, wa kadzalika banu Adam, demikian juga anak Adam. Kemudian aman nu usani, kemudian nu yang ketiga, nu yang kedua. Ketiga dah, kita kembali kedua. Iaitulah kezaliman hamba pada dirinya bima duna syirki, dengan tiada melakukan syirik pada Allah. Dia buat zalim tapi zalim diri dia, tapi dalam masa yang sama dia tak ada syirik pada Allah. Syirik tak ada, tapi zalim diri sendiri. Fahaza tahta masyiatullah. Dalam konteks ini tuan-tuan, manusia itu tadi semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ghufira lahu wa insya'a azabahu. Kalau Allah Taala hendak pada hamba tadi, nescaya Allah Taala boleh ampunkan dosa dia. Kalau Allah Taala kendak juga, Allah Taala boleh azab. Terpulang pada Allah. Terpulang. Kalau mana-mana hamba tadi dia buat zalim atas diri sendiri, kan, dia tak zalim kat orang pun, tapi zalim di sini. Apa contoh zalim pada diri tuan-tuan? Contohnya membazirkan masa, buat benda tak elok, kan? Buang masa, cerita benda bukan-bukan, zalim lah sendiri tu. Zalim diri sendiri. Siapa yang zalim atas diri sendiri ataupun nak tak tunaikan hak-hak kita, hak-hak ahli keluarga tak tunaikan, hak-hak isteri, anak-anak semua tak ditunaikan, sibuk bekerja siang malam pagi petang, kan? Kasih sayang tak bagi pada anak-anak. Contohlah, kan? Mana orang ni zalim terhadap diri dia sendiri. Okey, orang yang zalim terhadap diri, maka Allah Taala kata, hendaklah kamu segera tubu ilallah, bertaubatlah kamu lah. Tubu ilallah, segeralah bertaubat kepada Allah Taala. Tapi pada sesiapa yang tidak taubat ini yang dalam konteks macam inilah. Yang tak taubat ini, dia fahaza tahta masyiatillah. Kumpulan ini akan berada di dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kekuasaan Allah. InsyaAllah ghufira lahu. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosanya. Wa insya'a azabahu. Kalau Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala boleh azab dia. Kemudian kama yaqulu ahlul ilmi, sebahagian daripada ahli-ahli ilmu pula berkata, di dalam tiga pecahan ataupun pembahagian ini, mereka berkata ad-diwanaini ad-dawawina salasah. Dewan itu terbagi pada tiga. Ini ada satu riwayat lain lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh Nawawi Muhammad yang diambil dicedok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut, dia tak sebut zalim kat situ, tetapi di situ disebut dewan. Disebut dewan, tapi tak sebut zalim, tapi dewan. Dewan terbagi pada tiga. Ad-diwawaini salasah. Bermula dewan tu terbagi pada tiga. Pertama, ad-diwan la yafirullah wa huwa syirku. Dewan yang pertama itulah tiada diampunkan akannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah syirik kepada Allah Taala. Yang kedua, ad-dewan la yutrukullahu minhu syai'a. Dewan yang tidak ditinggalkan Allah Taala minhu daripada sesuatu, iaitulah mazalimul ibad. Seorang hamba tadi menzalim atas dirinya sendiri. Kemudian yang dewan yang ketiga, ad-dewan tahta masyiatillah. Dewan yang berada dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ghufira li sahibihi. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan boleh mengampunkan dosa bagi orang yang melakukan maksiat tadi. Wa insya'a azabahu. Kalau Allah Ta'ala hendak, Allah Ta'ala boleh azab. Wa huwa dzunub wal ma'asi allati duna syirki. Ini merupakan dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat yang bukan, yang selain daripada syirik kepada Allah Ta'ala, selain daripada syirik Allah Ta'ala. Jadi maknanya zalim ni ada tiga lah. So zalim ada tiga. Pertama, zalim yang paling besar syirik. Yang kedua, zalim terhadap hamba. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Okey. Kemudian kalau kita lihat satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum alaikum haramun ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza wa fi baladikum haza. Sesungguhnya darah-darah kamu, wa amwalakum dan harta-harta kamu, wa a'radakum dan juga maruah-maruah kamu, alaikum haram, atas kamu telah haram, sama seperti diharamkan pada hari kamu, pada hari ini, fi syahrikum pada bulan ini, fi syahrikum haza wa fi baladikum haza, dan pada negeri ini nak kata tanah haram lah. Dia nak nyatakan pada kita bahawa setiap manusia itu haram mereka itu menumpahkan darah orang lain lah.
haram menumpahkan haram memfitnah orang lain, haram buat orang kata mendajarkan orang lain dan sebagainya. Semua tu perkara diharamkan Allah Taala. Kerana hakikat sebut tadi, Allah Taala tidak ada sifat zalim. Allah Taala tak ada sifat zalim. Bila tak ada sifat zalim, jangan buat zalim. Jangan buat zalim. Kalau buat zalim, maka aku akan balas. Maka aku balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tinjau ada satu lagi berkenaan dengan muflis kan. Tuan-tuan pernah dengar, biasa dengar kan? Kan akan ada pada hari kiamat besok di kalangan umatku, kata Nabi, mereka yang muflis. Mereka yang muflis ketika mereka di padang mahsyar besok. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya aku tahu muflis ini ialah man la dirhama lahu wala dinar. Orang yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Orang tak ada duit dirham ataupun tak ada dinar. Ini katakan sebagai muflis lah. Adakah itu dimasukkan muflis ya Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata, bukan itu yang aku masukkan muflis itu. Yang aku masukkan muflis ini ialah orang-orang yang pada hari kiamat besok, ketika mereka hidup dalam dunia, kan dia suka fitnah orang lain, kan dia suka umpat orang lain, caci maki orang lain, orang kata merampas atau orang lain, membunuh orang lain. Tahu tak? Mana orang lain tak pernah sunyi daripada perbuatan keji dan buruk tadi. Orang lain tak pernah sunyi, sentiasa saja diganggu oleh dia, orang-orang begini. Okey, jadi besok tuan-tuan hari kiamat mereka akan dalam keadaan muflis. Kenapa muflis? Kerana segala keburukan-keburukan yang dilakukan kepada orang lain, segala keburukan-keburukan itu dia akan dibalas. Satu lagi, segala kebaikan-kebaikannya akan dibagi ke orang lain. Mana keburukan orang lain akan dibagi pada dia. Keburukan yang dah buat pada orang lain tadi akan dibagikan orang lain. Siapa yang ada keburukan tu? Siapa orang yang didajalkan tu? Contoh si A. Si A ni dia ada keburukan kan? Dia ada keburukan juga. Jadi keburukan dia tu dibagi ke orang yang mendajalkan tu. Itu satu. Satu lagi, kebaikan yang ada bagi pada orang yang buat zalim tu, kebaikan dia tu dibagi pula ke orang tu. Dibagi pula ke orang tu. Kan? Itulah namanya keadilan Allah Subhanahu wa taala lah. Itu sebabnya kita jangan buat ini orang lain. Jangan mendajakan orang lain, jangan fitnah orang lain. Kerana semua itu akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab tuan-tuan Allah Taala menjadikan hari kiamat ni, kenapa Allah Taala menjadikan hari kiamat? Kenapa perlunya hari kiamat? Kerana tuan-tuan, di dunia ini ada perkara-perkara yang tak selesai. Ada perkara-perkara yang tak selesai. Ada fitnah-fitnah kadang-kadang tak selesai. Tak ada pembalasan kepada orang itu. Ataupun contoh si A membunuh si B. Si A membunuh si B tanpa hak. Kemudian si B dah mati. Si B tak mampu nak balas lagi pada si A sebab dia dah mati. Siapa nak balas dia? Okey. Jadi akhirat besok itulah tempat pembalasan dia. Kau dulu kau bunuh aku, tak sampai dia nak balas kau. Okey, sekarang ni dah bangkit, kita dah semua dah kumpul ni. Okey, sekarang ni aku nak balas kau. Allah Taala kata balas. Maka dia balaslah. Macam tu. Itulah tentang kenapa Allah Taala ini menciptanya hari kiamat. Sampai tu orang kata bagi buat baik nak balas syurga lah. Siapa baik nak bagi syurga, yang neraka ni akan dibalas dengan neraka. Dan benda-benda mana-mana benda yang tak selesai dalam dunia ini akan dibalas lah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, saya rasa sekadar itulah tuan-tuan kita punya perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan kezaliman. Itu boleh cerita lain lagi tu. Itu baru zalim itu. Boleh cerita pasal orang kata hidayah, boleh cerita tentang yang berpakaian tadi, yang kata yang berdosa siang malam tadi, kemudian yang berkumpul manusia, jin semua kan. Berkumpul semua macam kata macam jarum tadi, nikmat jarum itu yang masuk dalam laut tu boleh cerita gitu. Itu baru zalim je, tuan-tuan. Jadi kemungkinan kalau ada masa kita sambung lagi lah. Kalau tak ada masa, tak payah sambung lagi. Inilah pertemuan yang kedua dan terakhir. Tuan-tuan. Saya ingat dah gitu kita jumpa sekali je. Lupa jumpa lagi kali kedua, tuan-tuan. Okey. Saya rasa sekadar itulah orang kata perbincangan pembahasan kita pagi ni, insya-Allah. Jadi mana-mana yang lebih pun ta'ala, kurang lemah sedih. Saya buka soalan lah kalau soalan. Kalau ada. Kalau tak ada kita stop terus.
Tak ada? Okey, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-salika wa lam taqabbal azkan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa farha ta'rifin. Allahumma fakkina bidin, Allahumma fakkina bidin, Allahumma jma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sudah. Sama. 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 Okey, sama. Allah sama. Ya, ya. Sama. Sama. Ya. Baju koyak tu. Ni koyak. Bahu. Terakhirnya pergi haji ke ataupun tak datang lagi? Tak lagi haji. Belum lagi. InsyaAllah.